Baik, saya mengimbau kembalilah kenangan 25 tahun yang lalu, di mana kita bersama beberapa pegawai yang terlibat dalam menubuhkan pusat kokurikulum Kuala Lumpur. Sebenarnya ia bermula daripada kehendak Kementerian Pendidikan yang bermesyuarat dalam bulan Mac 1995 di bahagian sekolah pada masa itu, Kementerian Pendidikan Malaysia yang diketuai oleh Encik Muhammad Amran Kamsi. Dalam mesyuarat tersebut ada memaklumkan bahawa penubuhan pusat kokurikulum akan diselaraskan di seluruh Malaysia. Jadi atas kapasiti bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasan itu, saya antara yang terlibatlah peringkat awal, dan permulaan penubuhan adalah bermula dengan penyebar kertas cadangan penubuhan. Ini adalah tata cara biasa oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, begitu juga dengan pihak Jabatan Pendidikan pada masa itu, Jabatan Pendidikan Sultan Kuala Lumpur yang bertempat di Jalan Sultan Salahuddin. Jadi di awal penubuhan kita membuat paper ataupun kertas kerja untuk menubuhkan pusat kokurikulum ini. Salah satu pusat latihan untuk aktiviti kokurikulum maupun aktiviti sukan dan apa-apa saja aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti di luar bilik darjah. Hingga 24 Julai 1995, dan saya berkesempatan hadir mewakili Pusat Wilayah Sultan Kuala Lumpur pada ketika itu, yang dibuat di Pusat Kokurikulum Cawangan Terengganu yang telah establish pada ketika itu di Bukit Kolam, Bukit Terengganu. Dan kita bermula di sebuah ataupun di dalam bilik di bawah bahagian bawah bangunan di Jabatan Pendidikan Sultan Kuala Lumpur, Jalan Sultan Salahuddin, kerana dia ada satu tempat di bawah tanah. Di situlah kita beroperasi. Itulah first operation kita sebagai pusat kokurikulum, dan saya memulakan segala itu atas inisiatif kerana minat dan juga kerana ruang dan peluang yang ada. Jadi ketika itu permulaannya ialah mendapatkan rakan-rakan dalam kalangan yang berminat dengan aktiviti luar, dan ramailah pada ketika itu, lebih kurang 10 ke 15 orang yang kita mulakan, kita namakan sebagai tim jurulatih Pusat Kokurikulum Kuala Lumpur. Jadi kita ambil kesempatan pada ketika itu, kita buat program-program dengan student. Kita tidak ada pusat lagi pada masa itu, hanya bilik dan juga storeroom yang kita gunakan di bawah bangunan tersebut, dan kita buat operasi dari situ. Apapun secara rasminya atas nama Pusat Kokurikulum Kuala Lumpur kita tak guna lagi, kita cuma pakai unit kokurikulum Wilayah Sultan Kuala Lumpur. Jadi pada ketika itu kita buat program aktiviti perkhemahan kepimpinan, melibatkan sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, dan begitu juga dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan agensi di mana kita gabungkan perkhidmatan dan juga Jabatan Perhutanan, Jabatan Pertanian, semuanya terlibat dalam kita melaksanakan. Di Jalan Temeloh tu dilantik beberapa orang jurulatih yang telah pun ada tauliah, maksudnya berkemampuan dan diiktiraf. Pada masa itu Puan Rohana Patil telah dilantik sebagai penyelaras pusat kokurikulum yang pertama di situ, dan dibantu oleh Cikgu Al-Johari Ibrahim yang ditempatkan di sana. Juga di sana Cik Ahmad Rafai Muhammad pun telah bersara, dan seterusnya dengan berbekalkan 3 orang yang ada di situ, dan saya bertindak sebagai koordinator dari Jabatan Pendidikan untuk penyelarasan keseluruhan pelaksanaan penubuhan ini. Kita ambil kesempatan pada ketika itu bersama-sama dengan Ketua Peluang Pengarah Unit Sekolah Rendah semasa itu, Tuan Haji Zulkifli bin Jamaluddin, dan pihak-pihak ABG. Dengan restu Pengarah Pendidikan, kita telah bermesyuarat dalam 5 orang dan mengambil keputusan bahawa sekolah itu akan diambil alih oleh pihak jabatan sebagai pusat kokurikulum. Jadi inilah proses yang kita nantikan, dan ianya berlaku alhamdulillah dalam tahun 1996, 97
dan semuanya 90 bermula daripada 95, 96 dan 97 itu kita berjaya mendapatkan tempat, dan perlahan-lahan kita mengalihkan anak-anak ataupun murid-murid di sekolah tersebut dengan kerjasama PIBG ke Sekolah Jalan Kuantan. Maka pada tahun 1998 totally Pusat Core Curriculum itu adalah menjadi milik Pusat Core Curriculum Kuala Lumpur. Jadi situlah operasi pertama kita, dan pegawai-pegawai yang ada semasa itu ialah Cik Mat Losham, Cik Sanusi Azri, kemudian diikutikan Cik Firdaus Said, dan sekarang di PPW Keramat, Pejabat Pendidikan Keramat. Kemudian begitu juga dengan Cik Muhammad Fuad, dan Cik Rozila, dan juga Cik Ida. Dan inilah antara orang-orang di samping jurulatih yang berkhidmat di sekolah, ramai yang berkhidmat di sekolah, yang banyak membantu, yang mengambil masa agak menggunakan masa dan ruang mereka berada di Pusat Core Curriculum selepas sekolah. Dan ini ya seperti yang kita boleh saksikan dalam di Pusat Core Curriculum sekarang, ada bekas-bekas lagi sejarah-sejarah yang berkaitan. Ada wall climbing yang pertama kita ada situ, nanti boleh tengoklah dari situlah kedudukan jurulatih Pusat Core Curriculum yang begitu committed, yang utamanya ialah macam Cik Lan Misteri panggil Lan Misteri je sebab dia very committed dalam membantu segala program. Itu dengan Cik Halim, saya nak sebut ramai di sini yang mana telah meninggalkan kawasan pun ada, yang telah meninggalkan perkhidmatan pun ada. Tapi ini semua adalah kenangan yang kita bawa selama 25 tahun pelaksanaan ataupun penubuhan Pusat Core Curriculum Kuala Lumpur. Jadi ketua-ketua unit yang kita anggapkan ketua unit lah, di masa itu dipanggil penyelaras, ada dipanggil pegawai macam-macam lah, pengurus dan sebagainya, macam-macam nama ada sebelum dapatnya penjawatan ketua unit. Jadi kita anggapkan di sini susunan daripada awalnya, pada awal penubuhan Puan Rohana Patil, kemudian Puan Rohana terus meninggalkan kawasan dia tidak lagi menjadi pendidik, dan seterusnya dilantik Encik Al-Johari, diikuti dengan Cik Muhammad Nur Syam, dan selepas itu bermula pelantikan Cik Ani sebagai penyelaras, ataupun pada ketika itu dipanggil ketua unit lah, dan Encik Nordin Makno, dan arwah Allah yarham Cik Syauki juga telah menjadi ketua unit di situ, dan sehinggalah beliau ditukarkan menjadi pengetua. Alhamdulillah semuanya dilaksanakan, tugasan yang dilaksanakan adalah mengikut apa yang kita harapkan. Jadi bilangan pegawai ditempatkan pada peringkat awal 3 je, masa tu 3 orang sajalah yang menyelaraskan semua program-program. Tapi program kebanyakannya tidak diadakan di situ, diadakan di luar Pusat Core Curriculum. Jadi kita ada banyak komitmen bersama dengan agensi-agensi ataupun pusat-pusat latihan lain yang kita sediakan student yang kita bawa untuk program. Di samping tertubuhnya Pusat Core Curriculum ini, saya merupakan sebab kita lah jurulatih, latihan jurulatih, dan pihak kementerian pun memberi pengiktirafan untuk menjadi panel kejurulatihan kebangsaan, di mana pelantikan semua jurulatih atau panel-panel peringkat kebangsaan akan dikendalikan oleh saya dengan beberapa rakan dari negeri lain. Jadi itulah yang kita buat. Maknanya program-program yang berkaitan dengan co-curriculum ataupun pendidikan luar ni memang mendapat tempat pada ketika itu. Dan begitu juga dengan cikgu-cikgu yang amat berminat untuk melibatkan diri dalam pendidikan luar ni. Kita buat kursus. Itulah target utama kita, menyediakan kursus. Dan kursus yang pertama kita buat dan kita ambil tanggungjawab, iaitu kursus kayak Star 1 and 2 yang kita adakan di Tasik Tituwangsa melibatkan peringkat kebangsaan. Dan inilah julung kalinya Pusat Core Curriculum Kuala Lumpur dimertabatkan ataupun diangkat sebagai sebuah pusat yang dapat mengendalikan satu program peringkat kebangsaan yang menghasilkan
jurulatih kayak. Sehingga sekarang ni lah ya. Alhamdulillah itulah Tasik Titi Wangsa. Dan mengambil sempena juga kan, kita dulu pakai nickname, sentiasa pakai nickname tersebut lah. Camp Titi Wangsa tu adalah kita punya identiti dan logo kita. Saya masih simpan di dalam drawer ni, ada logo Pusat Co-Curriculum Datuk Seri 7 lah. Sebab itulah kenangan yang ada untuk orang kata apa, sebagai kenangan abadi lah saya. Sebab satu nostalgia dan satu kepuasan dalam diri lah sebenarnya. Satu penghasilan yang dapat saya kongsikan dengan generasi-generasi ini. 25 tahun tempoh yang ada, dan 25 tahun lah juga saya telah berada di Jabatan Pendidikan Universiti Kuala Lumpur ini. Dan itulah saya rasa, yang kata kalau kata cerita berkaitan dengan pengorbanan ni, pengorbanan of course kita diberi ruang dan peluang, maka kita dapatlah membantu untuk memartabatkan pendidikan. Jadi rasanya apa yang kita buat ni menjurus kepada pendidikan, bukan saja berbaloi untuk anak-anak murid kita, tetapi untuk guru-guru kita, khususnya guru-guru yang cenderung ke arah pendidikan luar. Sebab kita dalam pendidikan luar ni, kita apa saja pendidikan kita sampaikan lah bentuk hands on. Jadi bila hands on ini semuanya lebih bererti. Maaf sebab saya pun, kita ni semua cikgu. Jadi cikgu kalau sekadar dalam kelas saja, tidak dipraktikkan di luar, dia mungkin tidak lengkap. Jadi dalam kapasiti yang sama, kita rasa alhamdulillah banyak merentas kurikulum ni kita lakukan sepanjang saya membantu dalam melaksanakan program-program bersama jurulatih-jurulatih pusat kurikulum yang ada. Alhamdulillah banyak program yang begitu berjaya, dan selalunya anak-anak yang terlibat ini memang akan comeback ataupun akan meneruskan dia punya semangat untuk melaksanakan semua program tu bersama rakan-rakan mereka di luar. Jadi saya rasa kalau diikutkan penubuhan pusat kurikulum ni betul-betul berbaloi dan amat bermakna. Dan ketika ianya berusia 25 tahun penubuhan, saya rasa kepada jurulatih-jurulatih, khususnya cikgu yang ada di pusat kurikulum yang okey, kenangan yang manis banyak kenangan manis. Of course apabila dilantik sebagai panel kejurulatih kebangsaan, itu satu penghormatan, satu tanggungjawab yang dipikul. Itu yang saya rasa, itu yang cukup manis yang saya berada semasa berada dalam sistem. Maksud di sini, inilah kata-kata daripada pihak kementerian. Pada ketika saya tidak berada dalam sistem tersebut, saya hanya membantu dari luar saja. Konsep pusat kurikulum ini perlu dipertahankan, iaitu konsep di mana pusat kurikulum ini adalah tempat melatih jurulatih, yang utama jurulatih dalam kalangan cikgu untuk mendapat ilmu pendidikan luar, dan seterusnya menjadi pembantu kepada semua aktiviti co-curriculum ataupun aktiviti pendidikan luar yang dijalankan di situ. Jadi yang utama ialah pusat co-curriculum mesti ada jurulatih. Terus tingkatkan kejurulatihan, tingkatkan yang kata kemampuan, tauliah dan sebagainya. Cari peluang-peluang yang ada untuk memberi keyakinan yang kuat kepada pihak agensi juga, bahawa jurulatih pusat co-curriculum yang bertauliah ini mampu melaksanakan tanggungjawab dan boleh diberi kepercayaan penuh, of course, dalam aspek keselamatan dan sebagainya. Dan prasarana di pusat co-curriculum pun memang telah naik taraf dan sebagainya. Saya rasa digunakanlah dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Harapan itulah bagi saya, teruskanlah perjuangan ataupun teruskanlah memantapkan. Kita telah pun berada dalam Jubli Perak ini 25 tahun, dan banyaklah perubahan yang kita lalui. Dari segi penjawatan pun kita dah tempuh pelbagai cabaran. Jadi setakat hari ini alhamdulillah, saya rasa
Pusat Kurikulum Kuala Lumpur masih mampu untuk terus memertabatkan kurikulum itu sendiri dan juga pendidikan luar, di samping memberi perkhidmatan kepada agensi-agensi yang memerlukan dengan penuh tanggungjawab. Saya rasa insyaAllah dengan kekuatan yang ada pada hari ini, beberapa jurulatih yang telah pun ditempatkan di Pusat Kurikulum Kuala Lumpur yang sepenuh masa selama 7 orang. Saya rasa ini satu kekuatan yang perlu kita terus pertahankan di bawah pengurusan unit pengguna bakat murid. Saya rasa alhamdulillah kita akan perjuangkan apa yang mampu, dan apa yang perlu ialah komitmen jurulatih dan jurulatih yang berada di sekolah, begitu juga dengan pihak pengurusan sekolah, agar harapan agar dapat memberikan juga kerjasama dan komitmen bagi jurulatih-jurulatih ini melaksanakan tanggungjawab bukan saja untuk murid di sekolah itu, tetapi melibatkan murid seluruh Kuala Lumpur maupun di peringkat negara Malaysia sendiri. Jadi itulah harapan yang saya rasa yang ingin saya abadikan dalam sambutan kita pada kali ini, 25 tahun penubuhan Pusat Kurikulum. Dan saya rasalah sebenarnya dalam memperingati ini hanya Kuala Lumpur yang memulakan segalanya. Jadi begitu juga dari segi perasmian yang telah dilaksanakan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada ketika itu, arwah Allahyarham Datuk Abdul Syukur. Itulah Pusat Kurikulum yang pertama dirasmikan oleh KPPM. Jadi saya rasa kita masih lagi mendahului dalam banyak aspek, dan ini untuk memberi kekuatan kepada rakan-rakan di Pusat Kurikulum yang lain yang lebih established seperti Selangor, Terengganu, yang ada kompleks dan sebagainya. Tapi kita akan bergerak sebenarnya kapasiti kita yang ada di Pusat Kurikulum Kem Titi Wangsa. Di situlah tempat kita dipimpin untuk memimpin, insyaAllah. Itu kita pegang sebagai tanda komitmen kita semua jurulatih di Pusat Kurikulum Kuala Lumpur.
Bismillahirrahmanirrahim. Jejaran mengkudu berbias kesuma di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di alam maya kita bersua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembuka kata lidah bicara. Izinkan saya mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Yang berusaha Puan Maznah binti Abu Bakar, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Tuan Zainuddin bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Tuan Haji Nur Azmi bin Baber, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Barisan Jurulatih Pusat Ko-Kurikulum di seluruh Malaysia dan semua warga pendidik yang turut sama meraikan majlis pada hari ini. Terlebih dahulu, ucapan penuh kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya, di hari yang indah dan penuh bermakna ini, kita dapat bersama-sama meraikan majlis sempena 25 tahun sambutan Jubli Perak Pusat Ko-Kurikulum Kuala Lumpur tahun 2020. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang berbahagia ini kami merasa amat bersyukur kehadrat-Mu kerana dengan keizinan-Mu ya Allah kami dapat berkumpul untuk bersama-sama meraihkan sambutan ulang tahun Jubli Perak Pusat Ko-Kurikulum Kuala Lumpur ya Allah. Berkatikalah, rahmatikalah majlis yang kami adakan ini. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, jadikanlah usaha murni kami melalui Pusat Ko-Kurikulum Kuala Lumpur ini sebagai usaha yang mendapat berkat dan rahmat darimu. Ya Allah, jadikanlah segala hasrat dan cita-cita murni kami melaluinya tercapai dan pelaksanaannya berjalan dengan sempurna menurut jalan dan garis yang Engkau redai. Jadikanlah kami ini sebagai masyarakat yang berilmu pengetahuan, berkemahiran dan memiliki mutu kepimpinan yang tinggi. Allahumma ya azim wa ya syakur, tetapkanlah dalam setiap hati kami rasa kesyukuran yang mendalam di atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Engkau curahkan ke atas kami selama ini, dan masukkanlah kami dalam golongan hamba-Mu yang sentiasa bersyukur kepadamu. Sempurnakanlah nikmat-nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Dan janganlah Engkau jadikan kami pada diri kami ini dan mereka yang bersama kami kebinasaan dan menyingkirkan kami dari memperolehi rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Azwaidi bin Zahari atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga dengan bacaan doa-doa suci itu tadi, maka dipermudahkan segalanya, setiap rencana, bahkan dilimpahkan barakah dalam majlis yang diraikan ini. Dari Kedah ke Kuala Perlis, singgah bersantai di tepi jeti, persembahan multimedia memeriah majlis untuk kenangan tersemat di hati. Hadirin yang dihormati sekalian, meneruskan atur cara majlis
kita akan menyaksikan persembahan multimedia Sekelumit Nostalgia 25 tahun sambutan Jubli Perak Pusat Core Curriculum Kuala Lumpur. Majlis dengan sukacitanya mempersembahkan.
Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. La 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 la. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Aul Johari bin Ibrahim, Jurusan SK Sultan Syamsul Alamsyah. Saya mula berkhidmat di Pusat Koko pada tahun 1997.
sehingga tahun 2001. Kenangan manis tu banyak, tapi saya nak ceritakan kenangan pahit lah. Nak kata pahit bukan pahit, tapi satu pengalaman yang cukup besar yang boleh dianggap pahit dan manis. Salah satu ialah semasa Pusat Kokor membuat satu program di Pulau Sidi, di mana ketika itu semua dilatih seramai lebih kurang 40 orang. Kita berkhusus untuk mempertingkatkan kita punya ilmu dalam bidang outdoor ni. Ketika itu tak silap pada hari Khamis malam Jumaat, kami telah mengadakan satu program dipanggil sesi burung berjangkit. Dalam tak semena-mena dalam pukul 12 tu, penyakit-penyakit ini menjadi betul, di mana kita menghadapi masalah ketika itu suasana yang agak ngeri, di mana beberapa orang di latih kita telah dijakiti oleh makhluk halus. Rupanya ini berlaku kerana pada ketika itu kami memakai semuanya baju kuning. Satu sebab lah. Dan kita terpaksa menyelesaikan guru lelaki selama daripada pukul 10 malam hingga pukul 7 pagi. Barulah guru ini pulih sepenuhnya akibat dirasuk oleh makhluk halus. Tetapi yang paling terujanya saya ialah cikgu ni sebenarnya adalah seorang diver. Kebiasaannya dia boleh menyelam dalam 2 minit. Tetapi selepas kejadian tersebut, cikgu ni boleh menyelam selama hampir 7 minit dalam bahasa laut. Dan cikgu ini pun sebenarnya rasanya dah bersara pun, seorang guru dilatih daripada sekolah ikan khas. Ini yang sampai sekarang saya tak boleh lupa satu kenangan yang cukup berharga lah, yang manis dan pengalaman yang pahit. Pada permulaan kehidupan Pusat sebenarnya perancangan kita ke arah aktiviti itu melibatkan ada 3 elemen. Satu melibatkan aktiviti darat, aktiviti air, dan juga aktiviti badan uniform. Maka ketika permulaan Pusat Kokor dibuka, beberapa perkara kita kena ambil kira, terutama dari segi keselamatan murid, dari segi peralatan yang ada dan kemudahan yang ada. So untuk mentafsirkan aktiviti ini dapat dilaksanakan dan dalam sama masa ketika itu kita harus mempunyai kekurangan jurulatih yang terlatih. Jadi kita menggunakan strategi partners yang melibatkan NGO, Persatuan Pendaki, Persatuan Renang, dan juga Persatuan Kayak Malaysia. NGO terlibat dengan aktiviti yang melibatkan outdoor. So perancangan kita ke arah itu, kita melihat kepada prospek di mana kemahiran yang dijalankan menjadi satu faedah kepada murid yang terlibat dengan program Pusat Kokor. Dalam masa yang sama, program ini memberi manfaat kepada murid sebab ia melibatkan pentarafan ataupun melibatkan kepada persatuan-persatuan yang berkelayakan, yang mana yang program dijalankan melibatkan jurulatih-jurulatih yang punya pengalaman dan juga yang mempunyai sijil-sijil yang ditiraf. Dan ini menjamin bahawa semua program yang dijalankan melibatkan aktiviti luar dilaksanakan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan dalam masa yang sama ianya akan menjadi satu amalan kepada murid-murid tentang betapa pentingnya
elemen dalam aktiviti ni salah satunya adalah disiplin lah. Disiplin yang perlu diamalkan dalam kehidupan saya. Ada dua perkara yang ingin saya sebut soalan yang diberikan. Pertama, kita memastikan bahawa jurulatih kita yang seingat saya paling tinggi adalah lebih kurang 100 orang mempunyai pentauliahan yang paling tinggi. Kita ada jurulatih scuba diving, kita ada jurulatih pendakian, kita mempunyai jurulatih renang yang mendapat pencapaian tinggi. Dalam masa yang sama, bila ini telah dilaksanakan, kita telah dapat menjalankan banyak aktiviti dan pusat kokoh Kuala Lumpur dah pada ketika itu adalah di antara pusat kokoh yang paling aktif di Malaysia. Pada permulaan ni, pusat kokoh ni hanya menumpang di SK Jalan Temeluk. Ketika itu memang agak sukar untuk kita menjalankan aktiviti dan kita terpaksa rancang pada hujung minggu. Dan untuk merealisasikan satu pusat kokoh yang menjadi satu identiti dan dilaksanakan dalam satu compound yang selamat, maka kita telah berbincang dengan pihak kementerian, pihak jabatan supaya SK Jalan Temeluk ini tutup dan dijadikan sepenuhnya sebagai pusat kompetisi Kuala Lumpur. Salah satu alasannya yang kita tutup oleh kerana murid-murid di SK Jalan Temeluk ini tidak berapa ramai dan proses ini bukannya mudah. Kita terpaksa membuat negosiasi dengan parent supaya kita menjelaskan kepada masyarakat di sekeliling betapa pentingnya pusat kokoh ini perlu diwujudkan. Seterusnya, marilah sama-sama kita saksikan sedutan video ucapan daripada para jurulatih, mantan jurulatih serta wakil-wakil pusat co-kurikulum di seluruh Malaysia sempena sambutan Jubli Perak Pusat Co-Kurikulum Kuala Lumpur. Majlis dengan sukacitanya mempersembahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusof bin Ambo mewakili warga kerja Pusat Co-Kurikulum Negeri Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Pusat Co-Kurikulum Kuala Lumpur sempena sambutan Jubli Perak. Selamat berjaya. Kami dari PKP Sabah mengucapkan syabas dan tahniah kepada PKK KL. Selamat menyambut Jubli Perak. Poinka Asam. Alapana Terbaik Bagus bang. Hebat. Campit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Saya Nur Azam bin Aziz mewakili Pusat Co-Kurikulum Negeri Kem Pusako Asal Basil Jabatan Pendidikan Negeri 9 ingin mengucapkan selamat menyambut sambutan Jubli Perak kepada rakan-rakan di Pusat Co-Kurikulum Kuala Lumpur. Rela dipimpin untuk memimpin. #kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kami warga Pusat Co-Kurikulum Negeri Perak mengucapkan selamat menyambut Jubli Perak kepada seluruh warga Pusat Co-Kurikulum Kuala Lumpur dengan ucapan Selamat Maju Jaya. Semoga terus ceria dengan slogan Rela dipimpin untuk memimpin. Okey. Jadi kami mewakili Pusat Kota Sarawak mengucapkan selamat
ulang tahun Jubli Perak ke-25 dan tahniah kepada Pusat Kurikulum KL telah melaksanakan aktiviti pendidikan luar dengan cemerlang dan jayanya. Semoga kita sama terus berjuang dalam mendidik anak-anak kita melalui pendidikan luar. Assalamualaikum. Saya mewakili Pusat Kurikulum Kedah mengucapkan selamat menyambut Jubli Perak untuk Pusat Kurikulum Kuala Lumpur. Kami dari Kemsyah mengucapkan tahniah kepada Pusat Kuala Lumpur sempena sambutan Jubli Perak ke-25. Tahniah Pusat Kuala Lumpur. Yeah. Kami dari Pusat Kurikulum Pulau Pinang mengucapkan selamat menyambut Hari Jubli Perak kepada Pusat Kurikulum Kuala Lumpur. Kami warga Pusat Kurikulum Negeri Johor mengucapkan selamat menyambut Jubli Perak penubuhan Pusat Kurikulum kepada Pusat Kurikulum Kuala Lumpur. Rela dipimpin untuk memimpin. Kami dari Pusat Kurikulum Negeri Melaka mengucapkan selamat menyambut Jubli Perak Pada Pusat Kurikulum Kuala Lumpur, Semoga terus sukses rela dipimpin untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jurulatih Pusat Kuala Labuan mengucapkan Selamat menyambut Jubli Perak kepada Pusat Kuala Lumpur tahun 2020. Assalamualaikum. Sempena Jubli Perak Pusat Kurikulum Kuala Lumpur, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Pusat Kurikulum Kuala Lumpur yang telah banyak menyumbang terhadap kemenjadian pelajar-pelajar dalam bidang kurikulum. Semoga usaha-usaha tersebut akan dapat diteruskan sehingga akhir hayat. Terima kasih sekali lagi, rela dipimpin untuk memimpin. Selamat menyambut Jubli Perak Pusat Kurikulum Kuala Lumpur 2020. Merupakan mantan Ketua Meras Pusat Kurikulum tahun 1996. Alhamdulillah, kalau tengok sekarang ni Pusat Kurikulum memang tahniah kerana Pusat Kurikulum Kuala Lumpur telah mencapai untuk meraihkan Jubli Perak pada tahun ini. Terima kasih. Jugalah. Jadi saya mantan penolong pengarah kejurulatihan di Pusat Kurikulum. Banyak benda yang telah saya terima ilmu. Terima kasih kepada Pusat Kurikulum. Terima kasih kepada atas jasa yang diberikan. Terima kasih kepada hadiah yang tak seberapa yang saya rasa sangat baik untuk peningkatan kejurulatihan. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Azim, bekas penolong ketua jurulatih di PKKKL mengucapkan syabas dan tahniah kepada PKKKL atas sambutan Jubli Perak. Semoga maju jaya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Raja Maksudi bin Raja Kacali, merupakan mantan penyelia logistik dan infra di Pusat Kurikulum Kuala Lumpur dari tahun 2014 sehingga 2019. Ingin mengucapkan selamat menyambut Jubli Perak Pusat Kurikulum Kuala Lumpur. Kedelai Live Adventure, rela dipimpin untuk memimpin. Bye-bye. Assalamualaikum. Kepada Pusat Kurikulum Kuala Lumpur, Pusat Kurikulum Kuala Lumpur, KM Titiwangsa dan seluruh ahlinya, selamat menyambut Jubli Perak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Usia 25 tahun Pusat
Co-Curriculum Kuala Lumpur atau Kem Titiwangsa merupakan satu perjalanan hidup yang cukup panjang. Sepanjang tempoh tersebut, pusat Co-Curriculum ini mengalami proses pembangunan yang amat pesat, yang cukup bagus, dengan ditangani ataupun dikendalikan oleh pegawai dan juga jurulatih yang cukup bertanggungjawab, sehingga ia menjadi pusat yang dikenali ramai di seluruh negara dan juga menjadi apa yang dikatakan pusat Co-Curriculum dalam bandar yang pertama di Malaysia. Sekalung tahniah kepada semua pegawai dan juga pihak Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang sama-sama memberi ataupun memainkan peranan yang bagus sehingga pusat Co-Curriculum ini berjaya menjadi satu pusat yang menjadi tumpuan ramai di mata warga pendidik di seluruh negara. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 kepada Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur atau Kem Titiwangsa. Hidup dan terus hidup Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi persembahan multimedia serba sedikit pengenalan dan sejarah awal penubuhan Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur dari tahun 1995 sehingga sekarang. Emas tempawan buat puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah puan tampilkan diri bersama madah ucapan perasmian. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi meneruskan atur cara dengan berbesar hati, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Maznah binti Abu Bakar, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan pelancaran Jubli Perak Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur tahun 2020. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Prihatin dan salam JPWBKL Mercu Kegemilangan. Yang Besar Encik Zainuddin bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Yang Besar Tuan Haji Nur Azmi bin Baba, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid. Puan Sharifah Fatihah binti Said Abdullah Al-Kharib, Ketua Penolong Pengarah Unit H.E. Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Barisan Pegawai Pusat Co-Curriculum Unit Pembangunan Bakat Murid, Mantan Penyelia dan Ketua Unit Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur, bekas pegawai Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian yang saya hormati. Terlebih dahulu izinkan saya merafakkan syukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah berkat dan keizinan daripadanya dapatlah kita bersama-sama dalam majlis sambutan Jubli Perak Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur tahun 2020 yang diadakan pada pagi ini. Syahabat dan tahniah saya ucapkan kepada ahli jawatan kuasa pelaksana dalam merealisasikan penganjuran majlis ini. Saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis sambutan Jubli Perak Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur yang ke-25 tahun. Para hadirin sekalian, 25 tahun yang lalu dalam mesyuarat Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersetuju dan meluluskan penambahan Pusat Co-Curriculum di Malaysia ini, dan salah satu daripadanya adalah Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur. Dan bermula daripada situlah Sekolah Kebangsaan Jalan Termalu telah dikenal pasti untuk merealisasikan cadangan tersebut kerana terletak di tengah-tengah bandaraya dan berhampiran dengan Taman Tasik Titiwangsa.
Bersempena dengan itu juga, nama pusat co-curriculum ini dikenali sebagai Camp Titi Wangsa. Para hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, menjadi satu institusi untuk memperkuatkan kurikulum di dalam bilik darjah. Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur merupakan satu manifestasi kebersamaan kita untuk menjayakan hasrat negara untuk melahirkan budak insan berkualiti melalui ilmu pendidikan luar. Maka tidak heranlah pusat Co-Curriculum ini menjadi tapak utama kita ke arah itu. Dan dalam konteks negara dan dunia global, modal insan bermutu tinggi merupakan salah satu keperluan, dan penekanan ini diberi perhatian sewajarnya oleh kerajaan. Pencapaian akademik semata-mata tidak menjamin untuk murid-murid menjadi insan yang berjaya. Mereka memerlukan satu platform untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam bentuk latihan untuk mendapatkan pengalaman. Ini satu yang kita panggil experiential learning. Dan pusat co-curriculum merupakan wadah berkesan yang menawarkan peluang ini untuk murid-murid agar mempelajari pendidikan di luar bilik darjah serta mendapat kemahiran insan kemahiran insan yang lain yang tidak diajar di dalam bilik darjah. Maka pelibatan mereka dalam aktiviti pendidikan luar mampu mengukuhkan jati diri seperti bersatu padu, toleransi, kesaksamaan, tolong-menolong dan sebagainya selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai murni yang menjadi pegangan kita semua. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, modal kepimpinan yang diterapkan melalui aktiviti luar bilik darjah selari dengan salah satu ancakan yang dibentuk dari Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Saya amat yakin dengan membentuk sifat kepimpinan dari peringkat sekolah lagi, objektif berkaitan ancakan ini dapat dicapai, malah kadar kebergantungan hidup golongan lepasan sekolah dan belia akan dapat dikurangkan pada masa hadapan. Hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, semenjak tertubuhnya pusat co-curriculum Kuala Lumpur ini, telah banyak program pendidikan luar di peringkat negeri telah dilaksanakan. Program membantu sekolah juga telah banyak seiring dengan kemampuan jumulatis yang ada. Begitu juga program-program di peringkat kebangsaan yang mana telah disertai oleh murid-murid daripada Kuala Lumpur. Banyak kejayaan yang telah dicapai oleh murid-murid kita semasa menyertai program ini di peringkat kebangsaan. Di sini juga saya ingin merangkamkan jutaan terima kasih kepada agensi yang telah membantu memberi kerjasama kepada pusat co-curriculum Kuala Lumpur. Saya difahamkan banyak agensi luar juga telah memberi sokongan dalam menjayakan program dan aktiviti pada setiap tahun. Terlalu banyak untuk disenaraikan, tapi antaranya ialah PDRM, DBKL, JPAM, Angkatan Tentera Malaysia, Bomba, JAPMI, Kementerian Pelancongan, Bank Negara, bank-bank komersial di sekitar Kuala Lumpur, Masjid Negara dan Masjid Wilayah Perbadanan Putrajaya, dan banyak lagi yang saya tak dapat sebut di sini. Tidak dilupa juga kepada semua pegawai dan anggota kumpulan pelaksana semenjak penubuhan sehingga ke hari ini. Yang tidak jemu berusaha untuk menaikkan nama pusat co-curriculum Kuala Lumpur ke tahap yang lebih tinggi. Saya mengharapkan semoga ramai lagi yang akan tampil membantu kejayaan kita bersama pada masa akan datang. Pohon selasih dibawa ke pekan, emas tempawan di telapak tangan. Salam kasih saya berikan, budi tuan-tuan dan puan-puan menjadi kenangan. Kalau ada pau budidaya, bawa sebiji ke tanah seberang. Kalau ada budi yang baik, sampai mati dikenang orang. Saya percaya para pegawai dan jurulatih yang sedia ada akan terus bekerja dengan semangat berpasukan yang tinggi untuk terus menjayakan objektif penubuhan pusat co-curriculum Kuala Lumpur. Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur kerana memberi peluang kepada saya untuk merasmikan majlis ini. Saya menyanjung tinggi usaha yang diadakan dan dilakukan oleh Pusat Co-Curriculum dalam membangunkan modal insan sehingga berada pada tahap membanggakan sekarang.
Dengan ini, dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Sambutan Jubli Perak ke-25 Tahun Penumbuhan Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Maznah binti Abu Bakar, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas kesudian meluangkan masa bersama-sama meraikan dan seterusnya merasmikan majlis pada hari ini. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan upacara menandatangani plak dan penanaman pokok sebagai simbolik kepada sambutan Jubli Perak Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur. Oleh itu, marilah sama-sama kita saksikan. Para hadirin yang dihormati, dengan berakhirnya acara sebentar tadi, maka sempurnalah sudah Majlis Sambutan Jubli Perak Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur tahun 2020. Bersyukur kini kami panjatkan majlis sambutan telah disempurnakan. Sekalung penghargaan kami hulurkan, ribuan terima kasih kami ucapkan. Terbenam mentari di waktu senja, indah sekali dipandang mata, menyusun jari di akhir bicara, silap dan salah, maaf dipinta. Bagi pihak majlis, saya menyusun 10 jari, memohon maaf sekiranya tersilap kata atau tersalah bicara sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Tuhan Yang Esa dan sebarang kekurangan itu datangnya dari kekilafan diri kami sendiri. Besi tembaga biar di tanah, emas swasa dibawa pergi. Berakhir kata di hujung nokta, di lain ketika bersua kembali. Dengan ini berakhirlah majlis sambutan Jubli Perak Pusat Co-Curriculum Kuala Lumpur. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama meluangkan masa meraikan majlis pada hari ini. Justru itu, ucapan akhir buat semua sehingga berjumpa lagi di lain masa. Sekian, salam hormat, wabillahi taufik, wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.